Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, bertemu lagi kita di channel Cikgu CTR Ida TV 2. Okey, hari ini anak-anak kita akan belajar topik masih lagi dalam tajuk masa dan waktu, dan kali ini cikgu akan ajar bagaimana untuk kita membuat anggaran dalam masa. Jom kita belajar. Okay, kita tengok yang pertama. Apa standard pembelajaran yang awak perlu tahu pada kali ini? Okey, standard pembelajarannya ialah memberi anggaran masa melibatkan jam dan minit berdasarkan set rujukan yang diberi dalam situasi harian. Apa tu? Jom kita tengok sama-sama. Okey, di sini cikgu nak terangkan dahulu sebelum kita lanjutkan kepada soalannya. Apa yang kamu tahu tentang anggaran? Kita selalu sebut anggar, buat anggaran. Apa tu? Ya, kita boleh meneka. Tapi bukan sebarang teka. Teka yang mesti kena tahu logiknya. Macam tu kan. Dan kita juga dalam anggaran ni kita tidak mempunyai jawapan yang tepat. Kita tak boleh dapat tepat macam kita mendarab, menambah kan, kita dapat jawapan yang tepat. Tapi kalau untuk anggaran kita tidak dapat jawapan yang tepat. Jadi jawapannya macam mana? Jawapan dia mungkin kita boleh sebut hampir, lebih kurang kan. Jadi itu yang kita nak tekankan. Kurang daripada, lebih daripada atau lebih kurang kan. Kemudian kita juga boleh sebut dalam lingkungan, di antara. Contoh antara masa bila dan masa bila. Okey. Jadi kita tengok kepada contoh yang biasa awak buat. Nak bagi awak faham, cikgu bagi contoh yang mudah dulu. Okey, contoh yang pertama. Okay, kita tengok soalan ni. Adam mengambil masa 2 minit untuk menjawab satu soalan matematik. 2 minit untuk satu soalan. Berapa anggaran masa Adam selesai jawab 10 soalan matematik? Dia lebih kurang lah, kita kata lebih kurang 2 minit. Mungkin soalan 1 2 minit, soalan 2 mungkin 1 minit setengah dah selesai kan. Jadi lebih kurang kan. Jadi macam mana kita nak buat? Dia kata 2 minit untuk satu soalan. Lebih kurang 2 minit satu soalan. Tapi berapa soalan dia dah buat? 10 soalan. Jadi untuk yang atas ni kita letak bilangan soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soalan. Satu soalan ni lebih kurang 2 minit. Lebih kurang. Okay, lebih kurang 2 minit. Jadi kita letaklah 2 minit. 2 minit. Sini masa masa dalam minit. Jadi 2 minit. Di sini 2 minit. 2 minit. 2 minit. 2 minit. 2 minit, 2 minit, 2 minit, 2 minit, 2 minit. Kita andaikan setiap soalan dia 2 minit. Jadi, berapa anggaran masa yang diambil? Kiralah semua ni. 2 tambah 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 2. Kita dapat anggaran masanya. Anggaran masa lebih kurang berapa minit? Ya, 20 minit. Macam itu sahaja. Senang kan? Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Jarak perjalanan 100 km mengambil masa 1 jam ni. 100 km aja 1 jam. Jadi dia tanya berapa masa nak sampai ke Melaka. Mana Melaka? Kita tengok di sini jarak diberi. Okey, Melaka dia kata 96 km. Okey, jadi kita gunakan garis nombor pun boleh. Okey, kita buat 100 meter ni kita andaikan 1 jam. Okey, kita andaikan 1 jam. Sekarang 96 km. Di mana 96 km? Lebih dari 100, kurang dari 100 atau lebih dari 100 km? Ya, 96 mungkin berada di sini.
Mungkin berada di sini 96 kilometer. So, sekarang jawapan kita lebih 1 jam atau kurang 1 jam kita akan sampai ke Melaka. Ya, kita kata perjalanannya anggaran masa ke Melaka. Anggaran masa ke Melaka kurang daripada 1 jam. Mestilah kurang kan? Kurang daripada 1 jam. Kalau cikgu nak tanya awak. Kalau cikgu kata anggarkan masa untuk sampai ke Muar. Tengok Muar. Muar 138 kilometer. Di mana 138 kilometer? Kita lukislah dulu. 138 kilometer di mana? Katakan di sini kan. Awak tengok ni 100 pergi ke 200. Di sini 150. Kita letak dulu separuh ni. 150 km di situ. Jadi 138 di mana? Mestilah di antara ini kan. 125, 130, 138 mungkinlah kawasan ini kan. Jadi ni 138 km lebih kurang. Jadi kita nak kata apa? Lebih dari 1 jam atau kurang dari 1 jam? Kita boleh kata lebih sebab ini dah melebihi 1 jam kan. Ni 1 jam. Ini ada beberapa minit lagi. Kalau 150 km ni kita boleh anggap 30 minit lagi kan. Jadi dia lebih kurang 1 jam 30 minit. Ataupun awak boleh sebut lebih dari 1 jam pun boleh. Tak ada masalah. Kalau dia minta ke Batu Pahat 200 km. Ni Batu Pahat 200 km. Berapa jam kita akan sampai? Lebih kurang. Ni kalau dari Sifa sampai 100 km 1 jam. 100 km lagi kita tambah lagi 1 jam. Jadi untuk sampai ke Batu Pahat kita ambil masa 2 jam. Boleh ikut? Alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Kita nak labelkan botol ini. Okey, anggarkan masa untuk melabel 250 botol sos cili. Dia bagi dekat awak 30 minit. Dalam masa 30 minit boleh siap 60 botol. Jadi kita buatlah jadual. Okey, yang atas ni bilangan botol dan yang bawah ni kita ambil masa dalam minit. Ini bilangan botol. Jadi kita letaklah 60 botol, 60 botol, 60 botol dah 180, tambah lagi 60 botol 240, tambah lagi 60 botol di sini 240. Kan? 300 sebab dia bagi sini 250 botol. Jadi kita buat sampai lebih. Di mana 250 botol? Ni 60, 120, 180, 240. Jadi di sini 250 botol. Kita tambah lagi 10. Jadi di sini ialah 50 botol. Dalam 60 tadi ada 10 dan 50. Sekarang minit. Dia kata 30 minit setiap 60 botol. Kita letak 30 minit, 30 minit, 30 minit. Okey, di sini berapa minit? Tak tahu. Tapi awak tengok. Dia tak sampai pun separuh kan. Kalau 60 botol, separuh dia 30. Jadi ni tak sampai. Jadi kita boleh anggap 30 minit, 60 minit, 90 minit, 120 minit. Semua ni 120 minit. Jadi lebih ke kurang dari 120 minit? Ya, kita akan dapat anggaran masanya. Anggaran masa lebih daripada berapa? Ya, 120 minit. Okey, kita dah sampai kepada soalan. Jom kita buat sama-sama. Cikgu bantu awak. Soalan ini cikgu ambil dari buku teks matematik tahun 4. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Puan Aina membungkus 300 paket kerepek dalam masa hampir 5 jam. Okey, 300 paket hampir 5 jam.
hitung anggaran masa yang diambil untuk membungkus A. 2,100 paket. Okey, sekarang kita tengok kalau 2,100 paket. Kita buatlah table macam tadi kan. Kita buat macam tadi, kita letaklah yang atas ni bilangan paket. Bilangan paket. Dan yang bawah ni kita letak masa dalam jam. Okey. Jadi kita tulis 300 paket, 300 paket, 600. Kita bagi cukup sampai 2,100. 300, 300, 600, 900, 1,200, 1,500, 1,800 dan 2,100 paket. Setiap 300 paket 5 jam. 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Jadi berapa anggaran masa yang diambil untuk siapkan 2,100 paket? Tambah sahaja jam ni semua. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Kita dapat berapa? Dapat berapa minit? Minit pula, jam. Kita dapat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Jadi anggaran masa yang diambil, awak tulis penuh lah ya, yang diambil ialah lebih kurang berapa jam? Ya, 5 jam. Itu sahaja. Okey. Sekarang kita tengok soalan B. Masih table yang sama. Okay, 300 paket tadi. 150 paket. Jadi kalau 150 paket, okay, kita kata 300. Kan? 300 paket. Okay, 300 paket ialah berapa? 5 jam. Ni cikgu nak tunjuk. Sebab ni dia kurang. Sekarang 300 ni, 300 paket, kalau kita pecahkan dua, kita dapat di sini 150 paket, sini pun 150 paket. Betul tak? Kan? Kalaulah bilangan paket ni awak dah bahagi dua, buat dua bahagian untuk dapat 150 paket. Jadi 5 jam ni pun kita bahagi dua kan. Jadi kita dapat di sini 2 jam 30 minit. Separuh-separuh. Jadi 2 jam 30 minit. Jadi jawapannya dapat. Tulislah anggaran. Awak tulis ya. Anggaran masa yang diambil untuk membungkus 150 paket. Lebih kurang berapa? Ya, 2 jam 30 minit. Sebab di atas kita bahagikan separuh. Sebab soalan dia 150 paket. Jadi kita jadikan 150 dengan 150. Okey. Kalau dia kata 120, kita jadikanlah dia 120. Tapi total mesti 300 paket. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Abang membuat 2 origami dalam masa lebih kurang 10 minit. 2 origami 10 minit. Anggarkan masa untuk membuat 10 origami. Sama konsep, buat je table. 2 origami 10 minit. Jadi dia nak 10 origami. Ini bilangan origami, ini masa. Okey, sekarang kita buat 2, 4, 6, 8, 10. Cukup 10 origami. Berapa masa dia? Berapa masa dia? Kita letak setiap 2 origami 10 minit. Tulis di sini 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit. Jadi kalau untuk 10 origami, tambahkan minit tu semua. Dapat berapa minit? Ya, 10, 20, 30, 40 dan 50. Anggaran masanya ialah anggaran masa lebih kurang berapa minit? Yes, 50 minit. Senang kan? Okey. B. Soalan yang sama, B pula. 15 origami. Tadi kita dah dapat dah 10 origami. Sekarang
15. Kita jadikan dia 15. Sama, buat 2, 2, 2, 2, 2, 10. 12, 14 dan di sini. Kalau 15, sini 1, sini 1. Jadi, sampai sini je 15. Kan? Kita pecah juga 2. Sampai sini je 15. So, kita, jadi kita pun, cikgu padam dulu. Jadi kita pun, kita tambahlah minit dia. Kan? Setiap kotak tu kita masukkan 10 minit. Masukkan sini 10 minit. 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit. Kotak ni pun sebenarnya 10 minit. Tapi disebabkan dia separuh sahaja, kita boleh andaikan di sini 5 minit sebab kita bahagi 2. Jadi, berapa jumlah masa yang kita ambil? Totalkan semuanya, jumlahkan. Awak boleh tulis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Awak boleh tulis anggaran dia lebih kurang 70 minit ataupun awak tambah terus pun boleh. Anggaran masa lebih kurang, jumlahkan semua. 10, 10, 10, 10 tambah 5. 75 minit pun boleh. Okey. Soalan yang terakhir. Ni paling senang cikgu rasa. Ayah menunggang motosikal pada kelajuan 60 km sejam. 60 km untuk 1 jam. Anggarkan masa diambil ke tempat kerjanya sejauh 30 km. 60 km. Buat macam tadi. Awak andaikan ni ialah 60 km. 60 km, 60 minit. Kan, 1 jam ialah 60 minit. Jadi, kalau 60 ni, kita ada pecah 2. Separuh dia 30 km, 30 km. Jadi, kalau 60 minit, kita nak pecah 2. Dapat berapa minit? Sama juga, 30 minit. Sini pun 30 minit. Jadi, berapa masa yang ayah akan sampai ke tempat kerja dia? Anggaran masa dia? Sama juga. Lebih kurang 30 minit. Awak jawablah penuh. Kan? Lebih kurang 30 minit. Ada lagi tak? Okey, habis. Itu sahaja soalan daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye-bye.